والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهنئكم بتحية الإسلام كلمة طيبة عند الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله قبل أن نبدأ الدراسة اليوم لابد علينا أن نقرأ الدعاء. sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada hari ini, pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk sambung belajar kita. Jadi walaupun sekolah masih belum buka, tapi belajar minal mahdi ilal lahdi. Daripada kita lahir ke dunia ilal lahdi. Maksudnya ilal lahdi sehinggalah ke liang lahat. Tak kira apa-apa keadaan. Kita kena belajar sampai bila-bila. Sampai kita tak ada. Dan apa perkara yang perlu kita belajar, yang paling utama adalah agama, hal agama. Sebab hal agama inilah yang kita bawa bila jumpa Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Allah akan tanya kita. Kalau ilmu-ilmu lain belum pasti lagi. Tapi ilmu agama adalah ilmu yang Allah SWT akan tanya kita. Okey. Jadi hari ini insyaAllah kita akan sambung pembelajaran kita dalam bab munakahat. Kita dah belajar pasal tafriq ataupun perpecahan ataupun perpisahan dalam kekeluargaan. Antara yang kita belajar tentang talak. Talak ada talak bain, talak surah, ada khulu', ada fasakh. Dan hadis yang menyatakan bahawa perkara yang halal yang dibenci oleh Allah SWT adalah talak. Okay. Jadi apakah kesan? Itu kita akan belajar insyaAllah kesan apabila berlakunya talak. Okay. Jadi Islam tu nya jaga umatnya bukannya bila habis cerai habis macam ni aja. Tapi Islam tu jaga daripada kita lahir lagi dah dijaga. Maksudnya kena kasih sayang pada anak-anak. Masa remaja pun Islam jaga. Dan masa tua dan masa berkahwin pun Islam beri panduan. Panduan ini sebagai satu penjagaan untuk kita. Dan selepas itu kalau nak bercerai pun Islam jaga umatnya. Jadi apakah yang terjadi apabila berlakunya perceraian? Perceraian ni adalah salah satu syariat daripada Allah SWT. Yang ada agama bila dah kahwin tak boleh cerai. Artinya dia kahwin sampai bila-bila. Dan kita tak dapat nafikan bahawa dalam kehidupan ni ada masanya berlaku pergolakan. Jadi jalan yang terbaik Islam telah buat dengan kita adalah melalui perceraian. Tapi bukanlah digalakkan. Okey. Jadi apakah kesannya? Pertama sekali adalah al-hadanah. Al-hadanah dari segi sudut bahasa adalah menjaga dan mendidik. Semua dapat ni agak? Semua dapat tengok nota yang Ustaz bagi? Cuba respon dalam chat. Semua nampak kah? Jack, apa nama tu? Haris. Awak pin saya pun ya. Pin awak tekan kat saya, pin slide saya. Awak nampak? Okey. Okey, kita sambung Okey, hadanah ni adalah penjagaan anak.
Okay. Dari segi sudut bahasa, okay, al-hadanah al-lughatan ar-ri'ayah wa tarbiyah. Ataupun menjaga dan mendidik. Dari segi syar'an, hiya hifzu min man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatuhu bima yuslihuhu. Dari sudut istilah syarak, menjaga kanak-kanak yang tidak mampu berdikari dalam menguruskan dirinya sendiri dan mendidiknya dengan perkara yang memberi kebaikan kepada kanak-kanak tersebut. Bahasa Arabnya pendek je tapi bahasa Melayunya panjang. Maksud hifzu man la yastaqillu bi umurihi min la, okey, wa tarbiyatuhu bima yaslihuhu adalah menjaga, okey, maksudnya kanak-kanak tu syarat al-hadanah ni kita akan masuk nantilah. Saya beri gambaran awal. Baru beranak, tunggu beberapa bulan, lalu bercerai mak bapak. Jadi anak tersebut tadi belum pandai untuk menguruskan dirinya sendiri. Maksudnya belum berdikari. Maka siapa yang patut jaga anak tersebut? Jadi untuk menyelesaikan masalah penjagaan tersebut, maka wujudlah hadanah ini. Hadanah ni menjaga dan mendidik. Kalau di negara Arab, dia ada taska ni ataupun tadika ni digelar sebagai al-hadanah. Okey, apakah dalil pensyariatan al-hadanah? Daripada sunnah an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna ibni hadha kana batni lahu wi'a'a wa tajyi lahu siqa'a wa hijri lahu hiwa'a fa inna abahu talaqani wa arada ay yantazi'ahu minni faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti ahaqqu bima lam tankihi, rawahu Abu Daud. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, seorang perempuan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perut inilah yang mengandungnya, susu inilah yang menjadi minumannya, riba inilah yang meribanya. Sesungguhnya bapanya telah menceraikanku dan ingin mengambil anak ini dariku. Rasulullah SAW berkata, kamu lebih berhak dengan anak ini selagi kamu tidak berkahwin lain. Maksudnya di sini, penjagaan anak lebih kepada ibu. Fahim tum? Ada soalan? Okey, kita sambung. Dari segi ijma', para ulama sepakat tentang persyariatan hadanah. Memang ada dalam Islam. Okey, tertib al-mustahiqin bil hadanah. Urutan orang yang berhak mendapat penjagaan anak. Maksudnya siapa yang boleh jaga anak? Contohnya ada satu pasangan yang dah kahwin. Bila kahwin bercerai. Jadi ada anak seorang. Jadi siapa yang berhak untuk menjaga anak dia tadi? Jadi dia mesti ikut tertib. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Kalau 1 tak dapat, 2. Kalau tak dapat 2, 3. Dia tak boleh terus ke 9. Ini tertib. Awalan, ibu. Ummul tifl, anak tersebut. Ibu kepada anak tersebut. Yang kedua, summa ummul nenek. Maksudnya, ibu tadi, mak kepada ibu ya. Neneknya lah. Ataupun moyangnya. Mungkin ada maknya ada nenek perempuan, makannya boleh. Okey. Yang ketiga, barulah al-ab. Barulah bapa. Ya, kemudian umul ab, summa umul ab. Mak kepada bapa, maksudnya nenek perempuan sebelah bapa ataupun moyang sebelah perempuan, sebelah bapa. Dan yang kelima, al-ukhtus syaqiqah, saudara perempuan kandung untuk ibu tadi. Saudara perempuan kandung.
ataupun adik-beradik. Contohnya seorang lelaki ada dua orang isteri contohnya. Okey. Jadi si bapa tu telah menceraikan isteri yang pertama. Dan isteri pertama ada seorang anak. Okey. Anaknya tadi umurnya baru 5 tahun. Dan anak dia ada kakak umurnya 30 tahun contohnya. Jadi saudara perempuan kandung di Sia sebelah mak dia tadi adalah tertib giliran yang keenam. Bukannya mak saudara, itu adalah adik-beradik. Okey. Itu untuk adik-beradik. Yang keenam adalah saudara perempuan bapa, sebapak. Okey, saudara perempuan sebapak maksudnya memang adik-beradik tiri lah. Okey, itu yang ketujuh. Dan yang ke-8, ke-6 tadi Yang ke-8 adalah saudara perempuan seibu. Maksudnya adik-beradik sama ibu tapi sama bapa. Yang seterusnya al-khalah, ibu saudara sebelah ibu. Dan yang ke-9 al-amah. Al-amah, ibu saudara sebelah bapa. Ya turutannya. Okey. Siapa buat datang Oh, terkeluar dek. Okey. Jadi faham tak tentang tertib ni tadi? Kalau tak faham boleh tanya terus Okey. Bagus. Okey, seterusnya. Info penting asbab taqdimul ab fil hadanah al-ab huwa litawfir syafaqatuha wa sabruha ala a'ba' ar-ri'ayah wa tarbiyah wa li'annaha sebab ibu didahulukan berbanding bapa dalam menjaga anak adalah kerana kasih sayang ibu lebih sempurna. Kesabaran menanggung kepayahan sebab ibu yang melahirkan kan. Jadi rasa sayang terhadap anak tu mestilah lebih ke arah ibu kan. Dan siapakah yang lebih berhak layak dengan penjagaan anak? Ibu yang lebih berhak berbanding bapa dalam menjaga anak yang belum sampai umur memayis. Jadi di sini Islam dia mengangkat martabat wanita. Jadi apakah syurut? Kita dah tahu tertib. Jadi apakah syarat-syarat hadanah, penjagaan anak? Siapakah orang yang wajib yang boleh menjaga anak tersebut? Yang pertama yang mestilah al-bulugh wal aqlu, baligh dan sempurna akal. La hasanah li saghir walal majnun au majnunah. Tidak boleh diberi hak penjagaan anak kepada kanak-kanak. Contohnya kakak je tadi kan. Adik umur 5 tahun. Tiba-tiba kakak umur 9 tahun nak ambil hak penjagaan. Maka tidak cukup syarat. Ahlan wa sahlan Ashraf. Kita masuk belajar al-hadanah ni Ashraf. Okey. Yang kedua mestilah Islam. Dan yang ketiga al-iffah wal amanah. Hendaklah menjaga maruah diri dan tidak melakukan perkara yang haram. Alla yakuna hadin fasiqan. Penjaga itu bukan seorang yang
fasik melakukan kejahatan. Kalau dah tahu dah, contohnya ibu dan bapa ni bercerai disebabkan si bapa tadi telah merogol anaknya contohnya. Jadi bapaknya menuntut hak penjagaan anak. Jadi secara automatiknya bapa itu tidak mencukupi syarat sebab dia bukannya seorang yang al-iffah wal amanah. Okey, dan yang keempat al-iqamah al-muqim fi baladi tifl. Hendaklah penjaga tersebut, al-hadin tersebut menetap di negeri kanak-kanak tersebut. Dan yang kelima al-khulu min zawji ajnabi, tidak berkahwin dengan lelaki lain. Kalau isteri tadi dah diceraikan suaminya, maksudnya nikah dengan orang lelaki lain, maka habislah penjagaan tersebut. Hak penjagaan anak tersebut akan diberi kepada apa nama dia, terbatallah syurut tersebutlah. Okay. Dan yang keenam al-khulu minal amrad ad-daimah wal adat al-mu'assirah, bebas daripada penyakit berpanjangan dan adat kebiasaan yang memberi kesan tidak baik terhadap anak. Okay, ini adalah 6 syarat yang kena dipenuhi untuk menjadi hadin, iaitu orang yang menjaga. Okey, info penting, apabila hilang satu syarat daripada 6 syarat yang telah kami nyatakan dan melayakkan seorang menjaga hak, maka gugurlah hak penjagaan tersebut dan ia akan berpindah kepada mereka seterusnya. Contohnya pertama sekali maknya tadi. Siapa mak, neneknya tadi si mampu juga. Ni ada penyakit contohnya. Break dengan bapak, tapi bapak tadi ada kes. Rogol lepas semua. Break pada orang seterusnya. Okey. Okey. Jadi faham tak berkenaan hadanah kat sini sebelum kita pergi tajuk baru? Soalan saya jelas ke? Okey. Kita sambung kepada hasil ataupun kesan berlakunya perceraian. Kita tak jawab lah benda tu. Okey, seterusnya adalah ar-ruja'ah, rujuk. Okey, apa maksud rujuk? Dari segi bahasa, al-marrah min ar-rujuk, iaitu kembali. Dari segi syar'an, ruddul mar'ah ila nikah min talaq ghairi ba'in fil iddati ala wajhi makhsus. Mengembalikan perempuan kepada ikatan perkahwinan dengan sebab talak yang bukan ba'in semasa tempoh iddah melalui cara yang tertentu. Maksudnya perempuan tu kembali kepada perkahwinan, ikatan perkahwinan. Asalnya cerai tadi, hanya rujuk baru. Masa cerai nya dianggap sebagai perceraian lah untuk berpisah tadi. Okey. Okey, apa dalil persyariatannya daripada Allah SWT? Wabu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Surah Al-Baqarah. Maksudnya, dan suami-suami berhak mengambil kembali, yakni rujuk isteri-isteri mereka dalam tempoh iddah jika suami bersetuju hendak berdamai. Surah Al-Baqarah ayat 228. Maksudnya mengambil kembali tadi adalah rujuk. Biraddihinna, mengambil kembali. Jadi maksud itu rujuk. Dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu talaqa Hafsah thumma raji'uha. Daripada Umar radhiyallahu an bahawa Nabi SAW telah menceraikan Hafsah radhiyallahu anha, kemudian baginda merujuknya semula. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau awak nak tahu, Hafsah ni adalah anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi SAW menceraikan Hafsah ni bukan kerana Hafsah ni tak bagus. Hafsah ni bagus, cuma ada perbuatan Hafsah menyebabkan Rasulullah tak suka. Antara perbuatan dia yang Rasulullah tak suka adalah salah satunya, ini kisah panjang, tapi Rasulullah menceraikan Hafsah tadi kerana Hafsah ni dia tempat tidur Rasulullah ni dia macam ada, Allahumma salli ala Muhammad, macam tikar. Jadi untuk tidur ya, Rasulullah ada tiga kali lipat. Maksudnya kain berapa kali lipat. Makin tebal, makin nyaman lah kita tidur macam sejadah. Jadi Hafsah tu tadi kesian dengan Nabi, sayangnya dengan Nabi, sayang dengan suami. Maka dilipatnya lebih tebal lagi supaya Nabi nyenyak tidur. Jadi Nabi si suka macam ni, sebab kalau Nabi nyenyak tidur, ibadah Nabi akan terganggu. Disebabkan cinta Nabi SAW kepada Hafsah kerana Allah, maka Nabi telah mentalakkan Hafsah. Jadi Sayyidina Umar pun cuba memujuk Nabi untuk menerima kembali Hafsah radhiyallahu anha, dan akhirnya Nabi SAW merujuk kembali. Ya kisah Hafsah tadi. Jadi kita salahkan Nabi. Jadi macam ialah betapa Nabi pentingnya pada ibadah. Pentingnya kepada hak-hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makin macam ni, makin nyaman tidur. Jadi Nabi SAW sih macam ni. Jauh beza dengan kita. Allah. Okey. Dan ijma' para ulama telah sepakat tentang persyaratan rujuk dalam Islam. Okay, apa rukun rujuk? Yang pertama, al-murtaji', orang yang merujuk, iaitu suami. Isteri saya dah rujuk. Yang tanian, as-sirah. Dan yang ketiga, muhillu kot. Maksudnya isteri. Yang merujuk, yang dirujuk adalah wanita, itu isteri. Okey. Apakah syurut ar-rujuk'? Apakah syurut rujuk? Pertama, al-aqlu, iaitu berakal. Sanian, al-Islam. Yang ketiga, al-bulu. Dan yang keempat, al-mukhtar. Jadi dalam 4 rujuk ini tak ada masalah, melainkan pilihan sendiri tu. Kalau dipaksa maka tak sah lah dia punya rujuk. Okey. Syarat sirah rujuk. Maksudnya sirah tu ayakuna as-sirah lafzan sarihan. Misal, radattuka ilayya. Sirah itu hendaklah jelas. Maksudnya aku kembalikan kamu kepadaku. Ataupun arja'tuka. Aku rujuk kamu. Raja'tu zaujati. Aku rujuk isteriku. Mesti jelas. Okay. Yang kedua, ayakuna as-sirah kinayah ma'an niyah. Hendaklah disertakan dengan niat rujuk. Sepertinya aku berkahwin denganmu, ataupun aku menikahimu, ataupun aku angkat pengharaman. Maksudnya, atau bahasa kita, okay, kami dah boleh dah dengan kita, contohnya. Jadi kita faham yang maksudnya rujuk. Maka itu dianggap sebagai sirah kinayah. Okay. Dan tashihu sirah ar-ruj'ah bil ajamiyah. Sawa'u ahsan al-arab arabiyah am la. Okay. Sah sirah rujuk. Rujuk itu sah dengan bahasa asing, bukan bahasa Arab. Sama ada soal itu boleh bertutur bahasa Arab atau tidak. Jadi guna bahasa kita pun tak ada masalah. Guna bahasa Inggeris pun boleh juga. Apa rujuk dalam bahasa Inggeris? I come back, contohnya. I come back with you. Dia kurang lah. Okay, faham? Kalau dia tak sebut boleh? Okey, kita sambung
nanti Ustaz Bat akan kongsi sedikit tentang bab-bab ni ya. Ya, insya-Allah. Okey. Yang tadi syarat yang suami. Okey, sekarang syarat isteri. Ayakuna madkhulan biha, isteri tu pernah di situ bihi. Maksudnya pernah bersamalah. Okey. Kalau tak pernah bersama itu lain bab lain. Okey. Baqa al-iddah, masih dalam tempoh iddah. Bila bercerainya ada tempoh iddahnya. Dalam tempoh iddahnya rujuk, maka rujuknya kembali. Ayatahaqqa sababur ruj'ah wa huwa talaq, berlaku sebab membolehkan rujuk iaitu talak. Kalau khulu' fasakh tu tidak ada rujuk. Kalau nak rujuk kembali kena kahwin baru. Dan sesungguhnya qabilah lil hal, menjadi halal isteri yang dirujuk akan menjadi halal untuk sesuaminya. Okey. Dan al-muayyinah mestilah isteri yang dirujuk itu ditentukan siapa. Contohnya lelaki ada 4 orang isteri. Ada 4 orang isteri. Tiba-tibanya saya talak isteri saya. Isteri yang mana satu? Satu kah? Dua kah? Tiga kah? Keempat? Empat-empat ditalak ya. Contoh. Bila empat-empat ditalaknya, dah okey, saya rujuk kembali isteri saya. Isteri yang mana satu? Satu kah? Dua kah? Tiga kah? Empat? Jadi kena muayyanah. Okey, selamat datang Azim dan Azim Saleh dengan Azim Yusuf. Okey, ahlan wa sahlan. Okay, sekarang belajar pasal rujuk. Tadi kita belajar pasal hadanah. Okey. Jadi syurut isteri tadi jelas ada 5 Okey. Jadi 2 tajuk dah kita belajar hari ini, iaitu al-hadanah, penjagaan anak. Yang kedua adalah Allahumma salli pasal rujuk. Jadi hari ini kita belajar 2 tajuk dulu boleh? Ada 20 minit lagi. Okey. Jadi ada soalan tak setakat ini? Azim, okey Azim? Azim, okey Azim? Kena teks Azim. Apa soalan awak? Nek buat masa kami cerita apa? Kelak, saya tengah record tu. Jadi lepas tu saya akan, mesti esok pagi kot. Saya akan dalam YouTube, awak tengok di sini lah. Okey, soalan daripada Haris Hafizi. Mau rujuk ya ada masa ke Ustaz? Okey, ada masanya. Okey, pertama sekali nak rujuk mesti talak pertama ataupun talak yang kedua. Okey, rujuknya bila masa iddah. Kita belum masuk ke masa iddah. Okey. Iddah ini ada tempohnya. Okey. Contohnya iddah kematian suami. Contohnya seorang perempuan, suaminya meninggal. Dan dia nak kahwin baru. Jadi dia boleh nikah dalam keadaan iddah. Dia mesti habis tempoh iddahnya. Yang pertama, mun perempuan dia tadi dalam keadaan mengandung, maka tempoh iddahnya sehinggalah dia melahirkan anak. Perempuan tadi melahirkan anak. Okey. Tapi punya si mengandung, dia kena tunggu 4 bulan 10 hari. Dan kalau tidak pernah bersama, maka dia pun kena tunggu 4 bulan 10 hari. Maka dalam tempoh 4 bulan 10 hari yang untuk iddah yang tadilah. Faham si? Okey. Yang menurujuk dia lah. Faham si Jack? Okey, ada soalan lain? Same.
Uh, okay. Ada soalan tak, Namisha? Azim? Azim? Hamizan? Haris? Ashraf? Sedang? Okay, jadi saya off record. Pasal kita lepak.